المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Adapun mengumpat, maka yaitu mengumpat menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia saudara engkau akan dia akan perkataan. Jika mendengar ia saudara engkau akan dia akan perkataan, sekalipun engkau benar. Sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya, atau pada akalnya, atau pada perbuatannya, atau pada pakaiannya, atau pada lainnya. Adapun mengumpat, maka iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia saudara engkau akan dia akan perkataan, yang mana terdahulu pengarang telah mendatangkan di antara kebinasaan lidah yang banyak itu terdahulunya berdusta dan mengumpat dan berbantah-bantah dan memuji dan melawak terdahulu. Itu secara ijmal, secara ringkas. Sekarang pengarang nak datangkan secara tafsil, secara satu-satu. Yang mana terdahulu pengarang mengatakan setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu, setengahnya berdusta dan mengumpat. Kemudian hak berdustanya selesai dah, cerita bab dusta. Ni nak masuk pula mengumpat. Jadi terdahulu sebut di antara kebinasaan lidah yang banyak ni berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, memuji, melawak. Itu di antara, banyak lagi kebinasaan lidah ni. Di antaranya mengadu domba, namimah, ataupun di antara kebinasaan lidah juga. Tapi dicerita setengah daripada kebinasaan lidah. Kalau kita buka kitab-kitab yang lebih besar, banyak lagi lah didatangkan kebinasaan lidah yang amat banyak itu. Jadi sekarang ni nak masuk pula huraian secara tafsil apa dia pula mengumpat. Yang terdahulu bicara bab dusta, apakah dia dusta, kemudian dusta ni haram ijma' ulama. Kemudian ada pula dusta yang dibenarkan pada syarak. Dusta yang dibenarkan pada syarak. Sama nanti bicara mengumpat, dia akan datangkan pula mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Ini nak uras secara satu-satu. Adapun mengumpat, apa dia mengumpat? Maka iaitu mengumpat menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia saudara engkau akan dia akan perkataan. Benci ini jika mendengar ia saudara engkau akan dia akan perkataan, sekalipun engkau benar. Sekarang ni kita nak kenal dulu apa dia mengumpat. Yang mana mengumpat ni kata Imam Nawawi dan kitab Al-Azkar adalah daripada akbahul qaba'ih, dia panggil perkara yang keji daripada perkara-perkara yang keji. Yang mana mengumpat ni banyak berlaku di kalangan kita. Yang mana kata Imam Ghazali sehingga kan tidak selamat daripada ngumpat ni melainkan sedikit sahaja daripada manusia.
Mengumpat ni perkara yang dia panggil apa? Intishar. Dia panggil intishar ni dia panggil berhamburan. Berlaku mengumpat ni rata-rata, sehingga kan sedikit sahaja dari manusia yang terlepas daripada mengumpat. Mengumpat ni akbarul qaba'ih, sekeji-keji perkara yang keji. Mengumpat. Yang mana mengumpat ni berlaku di kalangan orang yang berilmu, berlaku di kalangan orang yang beramal, ahli masjid, ahli surah. Berlaku ni mengumpat ni. Kalau terdahulu berdusta, hak tu orang-orang hak kita kira orang yang kurang ilmu, kurang amal, hak tu biasa berlaku lah. Orang ada ilmu, orang ada amal ni, dusta-dusta ni kurang tak ada lah berlakunya, kita kata kau. Tapi mengumpat ni kadang-kadang boleh berlaku dalam masjid, dalam surau lagi. Kadang-kadang tengah-tengah belajar pun boleh berlaku mengumpat. Sebab mengumpat ni datangkan takrif menyebut engkau. Tapi berkaitan dengan menyebut engkau ni bukan hanya dengan lafaz, dengan perkataan. Ini ghalib dia lah. Termasuk juga dengan tulisan, termasuk juga dengan isyarat. Isyarat dengan mata ke. Kita tengah-tengah belajar, sama-sama belajar, datanglah orang yang agak kekurangan, kita pun cuik kawan kita. Isyarat pada ni hak mari tu agak ada kekurangan di dia. Kira kekurangan tubuh badan dia ke, cacat, kekurangan dari segi pakaian dia ke, nampak pakaian pakaian orang-orang hak kurang dah kira tu, orang-orang tak ada benda lah kita kata. Dia pun cuik kawan dia, dia pun isyarat. Perkataan tak keluar. Itu dia mengumpat. Berlaku masa mana tu? Tengah belajar. Ketika mana? Ketika iktikaf dalam masjid. Ni hak intishar yang berhampuran. Mengumpat ni dekat manusia yang mana sedikit sahaja yang lepas daripada kesalahan dosa mengumpat. Yang mana dosa mengumpat ni dosa dengan anak Adam yang kita maklum sukar untuk kita lepas daripada dosa mengumpat, melainkan kita berhadapan di mahsyar. Bila berhadapan di mahsyar kita maklumlah beratlah kitanya apabila kita berhadapan di mahsyar. Ni nak jaga ni. Nak jaga daripada mengumpat. Kena oleh apa dia mengumpat. Contoh tadi kalau sebut kata, awak ni mengumpat tu. Saya dah kata saya tunjuk-tunjuk je. Mengumpat dah tu. Kan mengumpat ni kata kat orang. Saya dah kata kat orang, saya isyarat je. Sebab pernah berlaku Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang sahabat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tu renek. Kita pendek tak panggil tak renek. Jadi lepas sahabat tu balik, Aisyah radhiyallahu anha isyarat dengan tangan. Aisyah radhiyallahu anha isyarat dengan tangan. Isyarat tangan orang ni kalau pendek gini. Ke gini. Isyarat pendek lah maknanya. Aisyah radhiyallahu anha tak kata apa, cuma isyarat. Maka Nabi SAW bersabda, engkau telah mengumpat akan dia. Ni kena ngaji ni. Kalau tidak kita ingat ke hanya kata-kata. Hanya kata-kata sahaja yang termasuk dalam mengumpat. Kalau tak kata, tak ingin mengumpat. Tambahan sekarang ni pula, mengumpat yang paling berluas-luasa adalah mengumpat dengan tulisan. Bikitab dengan tulisan engkau. Dengan tulisan. Dengan tulisan. Paling banyak sekali berlaku dalam FB, dalam WhatsApp, apa semua tu. Bayangkan kalau mengumpat dengan perkataan, kalau tidak ada rakaman, perkataan tu hilang begitu je. Tapi kalau mengumpat dengan tulisan, bila nak hilang tulisan kita dalam FB tu? Bila nak hilang tulisan kita dalam WhatsApp? Jadi tak?
Duduk dalam tu boleh tempoh masa sekarang-sekarang dia akan terpadam dengan sendiri. Ada? Dia ada tempoh masa? Dia tak ada tempoh masa. Duduk dalam tu ada tempoh masanya, dia akan terpadam. Tak akan terpadam. Ni panjang ni. Kemudian kadang-kadang orang hak lama, orang pun perbaharukan semula. Orang share balik. Nak duduk mana kita di masyarakat. Ni hak mengumpat dengan tulisan. Jadi menyebut ni bukan hanya dengan lafaz, bukan dengan tulisan, bukan dengan isyarat. Dengan isyarat pun tu pun dipanggil mengumpat juga. Isyarat dengan mata ke, isyarat dengan tangan ke, isyarat dengan kepala ke. Ada ni. Ni. Sedikit saja Imam Nawawi kata dia kalau manusia yang selamat daripada dosa mengumpat. Kemudian antara ni dah kata ni cuma orang sebut bab mengumpat kata-kata ke orang ni, dia kata memanglah meluas. Dia kalau manusia ni meluas. Terutama dia kata terutama 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 orang perempuan, dia kata. Ya, gitu ke? Tak, ni orang kata ni. Dia kata terutama orang perempuan. Orang lelaki dia kurang nak cara orang, nak camik-camik. Betul tak? Pada camik dah. Camik ni nak cara orang. Perempuan tengok dia pakai baju. Dia ada tu. Dia punya ada tu. Dia perempuan ni dia mana? Mata dia tajam. Dia boleh nampak. Orang lelaki tak duli benda gitu. Cara apa kau ke dia? Pakai yang dia. Perempuan dia mata tajam. Teliti. Teliti kan. Kalau beli-beli pun teliti. Kita orang lelaki beli ni pakai ya je lah. Perempuan dah dia tengok dulu baru dia ambil. Kita orang lelaki ni nak cepat pula pakai. Ya pakai ambil. Tak cek dah. Warna-warna dalam tu teliti. Tapi bak orang pun teliti juga. Teliti. Sehingga kan kalau orang lelaki hak bahi camik, hak bahi cara orang kata orang ni ada orang lelaki mulut macam orang puang ni. Apa kata gitu? Orang kata kau lelaki kalau dia baca kau orang bagi dulia dia orang kata ni ada orang lelaki ni. Mulut macam orang puang, dia kata. Tapi bukan orang puang masjid ni. Ni cerita orang kampung dia lah. Orang kampung dia. Ni dosa dengan anak Adam. Kita akan kena bayar dengan pahala amal ibadah. Kita ingat gitulah. Ingat molek. Nafsu kita tak puas selagi tak boleh keluar. Tak boleh nak kata tu dia jadi macam dia kata terpendam. Dia kena luah, kena buat keluar. Duduk dalam ni lama-lama dia kata boleh jadi nyakit pula, dia kata naik darah ke apa ke, dia kena luah. Bila luah ni barulah lega, dia kata. Apa leganya? Tersepit kita daripada mahsyar. Kita kena bayar dengan amal ibadah kita. Amal ibadah kita ni pun kodoh-kodoh ada ni pun. Tapi orang ni dia kadang-kadang akalan dia pelik nak pelepah diri ni. Lidah. Sebab tu lidah daripada mahsyar, lidah dipeterikan. Lidah. Tak apa ustaz, dia kata saya ngupak kat orang, orang ngupak kat saya. Pahala saya dia ambil, pahala dia saya ambil. Seri je dia kata. Oh gitu pula dia bubuh. Dah tidak jawab. Dia kata siapa nak ngupak kat orang? Dia kata gitu. Maknanya sama-sama pergi mari-mari akhirnya seri, dia kata. Oh senang dia buat, dia kata gitu. Tak tahu lah. Ya ke gitu? Jadi kita ingat kita ni baik ngupak ke orang tu semestinya macam kita juga. Dah. Orang jenis tak tambuh. Cara orang ada cara orang tambuh. Baik kita cara hadiri kita sendiri, kita tengok diri kita sendiri, tengok
anak beranak keluarga kita macam mana. Itu je lah. Hak orang lain, hak mana kita boleh nasihat, kita boleh tegur, kita nasihat, kita tegur. Itu je. Pada ni, kita nasihat, kita tegur. Sebelum tu, dia, kita. Pada ni. Mana hak kita boleh nasihat, kita nasihat lah. Hak kita boleh tegur, kita tegur. Jadi menyebut engkau akan saudara engkau. Saudara di sini saudara pada agama. Saudara seagama. Itu kalau bukan seagama, masuk dalam mengumpat kedau. Saudara engkau di sini saudara seagama, sesama orang Islam. Sesama orang Islam. Sebab ayat yang mana, yang memerintahkan kita supaya jangan mengumpat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, di hadapan tu. Jangan mengumpat oleh setengah kamu. Di awal ayatnya, ya ayyuhallazina amanu. Di hadapan didatangkan ayat Al-Quran berkaitan dengan larangan mengumpat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, surat 30. Kemudian kalau kita balik kepada muka surat 11, surat 11, didatangkan ayat larangan mengumpat ni, didatangkan daripada permulaan ayat di muka surat sebelah. Di muka surat sebelah. Hak di surat 30 didatangkan ayat berkaitan dengan mengumpat ni, ayat di tengah dah dia mari. Pada ni. Sebab terdahulu di muka surat 10 sudah didatangkan berkaitan dengan pembicaraan mengumpat. Telah didatangkan berkaitan dengan pembicaraan mengumpat di bawah tajuk pelihara lidah. Ingat dahulu, pelihara 7 anggota, anggota yang ketiga adalah lidah. Jadi pembicaraan pelihara lidah ni didatangkan pembicaraan berkaitan dengan mengumpat. Sekarang tajuk kitanya adalah sifat kecelaan loba atas berkata-kata. Hati ni berakhir cakap. Bila hati ni loba atas berkata-kata, maka mulut pun banyak berkata-kata. Bila mulut banyak berkata-kata, maka banyak kebinasaan daripada lidah. Di antara kebinasaan lidahnya adalah mengumpat. Dahulu pembicaraan berkaitan dengan pelihara lidah. Maka di antara yang kita nak pelihara lidah adalah pelihara daripada mengumpat. Jadi surat 10 dahulu didatang dah berkaitan dengan apa dia mengumpat, tajuk dia. Takrif mengumpatnya apa? Kemudian didatangkan ayat di muka surat sebelah tu. Ayat yang sama dengan muka surat 30 di sebelah tu. Tapi cuma hak di muka surat sebelah tu datang daripada awal ayat. Awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni fala tajassasu wala yarta' ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat oleh setengah kamu wahai orang-orang yang beriman, akan setengah di kalangan orang-orang yang beriman. Mana apa di sini? Sesama saudara seagama. Sesama saudara seagama. Itu dia mengumpat. Sebagaimana mengumpat, yang mana takrif mengumpat ni, kata Imam Ghazali, takrif pengenalan mengumpat ni takrif yang ijma' ulama'. Takrif mengumpat tu sudah didatangkan di surat 10 tu. Sama je lah. Mengumpat iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia, jika didengarnya. Tu surat 10. Sama dengan di surat 29 kita ni. Takrif datangkan takrif mengumpat. Yang mana kata Imam Ghazali rahimahullah, takrif mengumpat, pengenalan mengumpat ni ijma' ulama. Sebab apa? Sebab takrif mengumpat ni ditakrifkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi yang mentakrifkan mengumpat, menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang ia benci. Dengan perkataan yang ia benci ni, hak ni adalah takrif mengumpat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, atadruna mal ghibah? Adakah kamu mengetahui apakah dia mengumpat? Apa dia mengumpat? Adakah kamu mengetahui? Jadi Nabi tanya sahabat, hak berkaitan dengan mengumpat ni, adakah kamu tahu apakah dia hakikatnya mengumpat? Syarat panggil mengumpat ni apa dia? Nabi tanya sahabat keadaan ni. Maka sahabat pun jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Rasul lah yang lebih mengetahui. Pada ni dia kadang-kadang kaedah dia dah. Terkadang nak cerita apa-apa dimulai dengan tanya. Walaha tak sedut tanyalah, cerita ajalah apa dia mengumpat. Kenapa Nabi tanya sahabat, adakah kamu tahu apa dia mengumpat? Ini kaedah. Lepas tu kadang-kadang orang mengajar, dia tanya tu bukan kata nak jawapan. Dia tanya ni untuk supaya tarik perhatian. Itu kaedah. Ada kaedah. Kaedah Nabi SAW, kaedah orang mengajar, kaedah karangan kitab. Dia akan kadang-kadang didatangkan persoalan yang dia buat. Sebab apa? Bila kemukakan persoalan, dia panggil awqaf fi nafsi. Awqaf fi nafsi ni kalau kita kata akan menarik minat kita. Sebab kadang-kadang pertanyaan tu kita tidak tak terfikir pun nak tanya seumpama tu. Bila dikemukakan pertanyaan, oh ya sungguh, kenapa kita tidak terfikir nak tanya? Kadang-kadang kita belajar, kita rasa apa yang kita tahu tu cukup dah. Nak tanya tak payah tanya dah. Berapa tahu belaka dah, kita rasa. Apabila orang ajar tanya kita satu perkara, kita pun oh ya sungguh, kenapa tak terfikir kita nak tanya? Benda tu kita dah tahu sebenarnya. Jadi apabila dikemukakan berbentuk pertanyaan, dia panggil apa? Dia akan menarik minat. Itu kaedah. Jadi Nabi tanya sahabat, adakah kamu tahu apa dia mengumpat? Sahabat pun jawab, Allah wa rasul a'lam. Nabi SAW pun bersabda, zikruka akhaka bima yakrah. Hati ya? Zikruka akhaka, menyebut oleh engkau akan saudara engkau, bima yakrah, dengan barang, dengan perkataan yang benci ia saudara engkau akan perkataan. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau. Saudara apa ni? Saudara seagama. Dengan perkataan yang benci ia saudara engkau akan perkataan. Jika mendengar ia akan dia. Jika mendengar ia saudara engkau akan perkataan. Didatangkan jika ni dipanggil apa? Ghayah li ta'min. Ghayah li ta'min. Mana apa ghayah li ta'min ni? Nak meratai. Maknanya kita sebut tu di hadapan ataupun di belakang, mengumpatlah namanya kalau kita kata dengan perkataan yang saudara kita benci. Ni satu lagi ni. Kita ni takrif mengumpat pun tak kenal. Ada orang-orang takrifkan mengumpat dengan kata-kata di belakang. Mengumpat ialah kata-kata di belakang. Tak kena begitu. Mengumpat bukan kata di belakang. Mengumpat bukan kata di belakang. Ni orang salah faham ni. Kita jenis tak kata kod belakang. Kalau kata kod belakang dipanggil mengumpat. Apa mengumpat? Sukar kita di hari akhirat. Saya jenis kata kod depan. Kod depan bukan mengumpat. Ni takrif pun takrif mengumpat tak kenal. Macam mana nak tinggal mengumpat? Siapa ajar mengumpat ni kata kod belakang? Nabi sebut mengumpat, zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci, dengan perkataan yang ia benci. Nabi tak kata mengumpat ni kata sebelah belakang. Cuma dirayahkan jika mendengar ia akan ni rayah nak takmin. Makna apa? Kalau kita kata
Kalau sedang molek dia dengar, memang dibenci. Sahih mengumpat. Tapi kalau dia tak dengar, dengan bahawa kita kata sebelah belakang, dia tak dengar, maka dia nak benci kat mana? Dia pun tak tahu kita kata ke dia apa-apa. Sekarang Nabi kata mengumpat ni menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang, dengan perkataan yang saudara engkau benci. Saudara engkau benci, tak kenang, jikalau dia ada situ. Tapi kalau dia tak ada situ, macam mana timbul nak benci? Jika mendengar ia akan dia. Nak takmin dengan bahawa kamu kata sebelah belakang, dia tak dengar, dia tak akan benci. Kalau dia dengar dia benci ke tak? Kalau dia dengar dia benci. Mengumpat juga kata kod belakang. Kod depan sahih mengumpat, kod belakang mengumpat juga. Dia datangkan jika ni. Ini takmim. Nak mertai sama ada kata di hadapan ataupun kata belakang. Tapi kalau kata depan sahih mengumpat. Kalau perkataan yang kita kata tadi ni dia tak kenang, dia benci, dia tak suka. Bila kita kata depan dia, mari lalu benci di hati dia, mari lalu tak kenang di hati dia, tak suka di hati dia, itu mengumpat. Sahih dah mengumpatnya. Timbul persoalan kalau kita kata sebelah belakang. Jadi timbul tak saudara kita benci? Timbul tak saudara kita tak suka? Timbul tak saudara kita tak berahi dengan apa kita kata? Tak timbul lah sebab dia tak dengar. Lepas tu dia kait. Benci ni jika mendengar iakan dia. Mana masa kita kata dia tak dengar, maka tak timbul benci. Kalau dia dengar dia benci tak? Dia benci. Mana kata kod belakang dia tak dengar, dia panggil mengumpat juga. Kalau dia dengar dia benci. Ada ni. Ni jika mendengar iakan dia ni sebab ni apa ni? Ni kata kod belakang ni. Kalau kata kod depan, hak tu sahih dah mengumpatnya. Jadi kalau kata mengumpat ni kata sebelah belakang, awal-awal lagi dah betul dah. Tarikh betul dah. Ni dia salah dia. Saya tak main kata kod belakang, saya kata kod depan. Kata sedap-sedap kod depan. Akhirnya malu dia. Tunduk dia. Nak lawang tak berani. Tak badang dengan dia nak lawan. Mana terasa hati menangis dianya. Ni pula kata kita dah kata kod belakang, kita sound kod depan lalu dah. Lepas tu dengan perkataan apa kita kata dia, kita sebutlah kekurangan yang ada dia tu. Tu mengumpat tu. Ada? Gimana? Ada orang faham seumpama tu? Ada orang faham? Kalau kata kod belakang payah di padang mahsyar. Kalau kata kod depan tak apa, bukan mengumpat. Ni siap ni. Salah awal-awal lagi ni. Dia mengumpat ni atas jalan nak merendah-rendahkan. Nak merendah-rendahkan, nak menghina seseorang. Kalau kita kata atas bentuk untuk menegur kesalahan dia, tu tak panggil mengumpat, itu nasihat. Dia lain. Dia terasa hati juga dengan apa yang kita kata. Tapi kita bukan nak mengurang-urangkan dia, nak meremeh-remehkan dia. Tapi dia ni buat lebih kurang semua kerjaan hak tak sempurna, tak bertanggungjawab. Jadi kita pun sebutlah hak kesalahan dia. Memang dia pun benci, dia suka orang akak dia walaupun kerja tak molek pun. Itu bukan mengumpat. Mengumpat ni dengan tujuannya untuk kita mengurang-urangkan dia, nak menjatuhkan dia, nak merendah-rendahkan dia. Itu mengumpat. Kalau kita cakap apa yang kurang di dia, kelemahan dia, dengan tujuan supaya dia perbaiki, itu nasihat. Itu nasihat. Ada. Kemudian dari segi ayat, dari segi cara pun tak sama. Nasihat dengan mengumpat, dengan mengata, dengan mengkeji, dia tak sama. Nasihatnya ayat pun berbentuk lain. Kalau kita kata cara bercakap pun berbentuk lain. Mimik kan, memek muka.
Memek muka pun berbentuk lain. Ada ni. Itu nasihat. Ni untuk merendah-rendahkan, untuk mengurangkan seseorang. Ini mengumpat. Bukan makna kalau buat salah kita tak boleh langsung nak tegur dia, nanti kita kata ke dia tu dia perkataan yang ia benci. Mana nasihat pula? Memang nasihat ni kadang-kadang orang benci, orang tak suka dengan apa yang kita sebut. Dia takkan sukalah. Tapi itu bukan nak mengata, bukan nak merendah, nak membetulkan. Kalau nak betul diri dia, kalau nak betul diri dia. Hak ni kena atas ilmu belaka ni. Atas ilmu belaka. Kemudian bergantung kepada hati kosak masing-masing. Ilmu ada, hati kita berlandaskan kepada ilmu, zahir kita pun berlandas kepada ilmu. Kalau ilmu tak ada, kita pun akan langgar je lah. Hak salah terang-terang mengumpat, kita kata tidak mengumpat. Sebab kita kata ke dia sebelah hadapan. Itu tanpa ilmu. Ada ni. Kadang-kadang kita tak kata apa. Sebab apa? Sebab takut dia terasa hati. Kalau terasa hati kan dia panggil mengumpat. Walah, kita kalau kata pun atas bentuk nasihat. Sepatutnya kita kena banyak nasihat sesama kita. Tapi tak mana nak katalah, takut dia terasa hati, masuk dalam mengumpat pula. Jadi hak nasihat dia kata mengumpat. Hak mengumpat dia merendah-rendah mengata di hadapan tu, dia kata tidak mengumpat. Itu kalau ilmu tak ada. Patut apa-apa perkara dalam kehidupan kita mestilah berlandaskan kepada ilmu. Zahir batin kita berlandas kepada ilmu. Batin hati kita berlandas pada ilmu, zahir pun kena berlandas pada ilmu. Biar tahu batas-batas syarak. Hukum hakam agama biar tahu. Hak mana yang syarak suruh, hak mana yang syarak benarkan, hak mana hak syarak larang. Jadi mengumpat ni bukan kata sebelah belakang. Kata akan suruh engkau dengan perkataan yang benci akan dia. Tapi timbulnya kalau kata belakang, dia tak akan benci sebab tak dengar. Jika mendengar, ia akan kali dengar. Tapi kalau kata depan, dia dengar lalu dah. Tak ada dah jika-jika tu. Tak ada dah jika-jika. Tak ada ni. Jadi datangkan takmin dengan jika ni, nak masuk dengan kata sebelah belakang pun mengumpat juga. Kata sebelah belakang pun mengumpat juga. Bukan kata mengumpat ni kata sebelah belakang. Hak kata sebelah belakang pun mengumpat juga. Hak sahih mengumpatnya kata sebelah hadapan. Dengan perkataan yang benci, memang dia benci lalu dah. Sebab dia dengar lalu dah. Itu sahih mengumpat. Hak timbul persoalannya, kalau dia tak dengar, maka tak timbul kata dia benci. Kalau dia dengar, jika dia dengar ia akan dia, jika mendengar ia akan dia, dia benci. Mengumpat juga kata sebelah belakang. Kata kat depan sahih mengumpat, kata sebelah belakang pun masuk dalam kata sebelah depan sahih mengumpat, kata sebelah belakang pun mengumpat juga. Walaupun dia tak ada kata benci, walaupun dia tak ada rasa hati apa-apa, sebab dia pun tak dengar. Dia pun tak dengar apa kita kata. Kalau dia dengar, benci ke tak? Benci, mengumpat juga. Mana kata sebelah belakang mengumpat juga. Sekalipun engkau benar. Ni satu perkara. Ni kita tak mengumpat, kita kata benda sebenar. Ni banyak perkara belaka lah ni. Kalau tadi mengumpat, hak tadi mengumpat ni kata sebelah belakang. Kata sebelah belakang. Sekarang ni kita tak mengumpat, kita kata hak realiti. Tambah-tambah pun tak. Gitu dia, gitulah kita katanya. Tak ada nambah-nambah, tak ada. Kita cakap ni betul. Sekalipun engkau benar dengan apa yang engkau kata tu, sungguh ada dia orang kita umpat. Hak tu apa yang mengumpat. Kalau tak benar dia panggil buhtan.
Sebab sambungan hadis tadi, Nabi tanya sahabat berkaitan mengumpat, sahabat kata Allah dan Rasul yang mengetahui. Nabi pun sebut zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau pada barang yang ia benci. Maka sahabat pun tanyalah, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Dikatakan, cerita akan daku ya Muhammad, cerita akan daku ya Rasulullah, jika adalah pada saudara aku tu barang yang aku kata. Ni sahabat tanya pula. Sekarang ni Nabi kata mengumpat ada sebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci. Sahabat pun tanya, macam mana jikalau pada saudara aku ni barang yang aku kata? Kalau kata dia pendek, memang dia pendek sungguh. Ada ni. Macam mana kalau in kana fi akhi ma aqul, jikalau pada saudara aku ni barang yang aku kata tu. Nabi pun kata in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Jika ada saudara engkau barang yang engkau kata hak sebenar, maka engkau mengumpat akan dia. Hak sebenar telah mengumpat. Jika tidak ada pada saudara engkau barang yang engkau kata, maka engkau telah bohong, engkau telah dusta, engkau telah buat kau akan saudara engkau. Itu masuk dalam buhtan, bohong. Itu jadi fitnah pula tu. Jadi hak benar tu dipanggil mengumpat. Hak benar tu dipanggil mengumpat. Hak tak benar dipanggil buhtan. Tu bohong, dusta. Tu nak masuk pada fitnah pula tu. Ada ni. Gimana? Ni takrif mengumpat. Kenal ni dulu molek. Kenal ni dulu molek. Mengumpat ni kita kata hak ada di saudara kita, hak kita kata tu sebenar. Itu dia panggil mengumpat. Kalau sebenar dia panggil dusta, bohong, dia panggil fitnah pula waktunya. Gimana? Satu lagi nak kena ingat. Kita dak capur, kita dengar saja je. Ini satu perkara pula. Mengumpat kat orang ni susah. Lepas tu mu dia cerita, aku dengar saja je, dak sapuk-sapuknya. Nabi kata al-mustami'u syariqul qa'il wa huwa ahadul mughtabaini. Orang yang mendengar bersekutu dengan orang yang berkata. Dan orang yang mendengar ni Nabi kata salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Ngumpat seorang, tak ada telinga seorang. Hak tak ada telinga ni dak sapuk walaupun sepatah. Hak dengar ni Nabi kata salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Mana salah seorang daripada dua pengumpat. Hak kata seorang, hak dengar, hak tu dengar saja je, dia pun masuk dalam mengumpat juga. Ni satu hal ni. Kita tak kata kat orang. Dia pun nak kata, dia memang kata. Kita tu dengar je. Senang je. Kau nak kira tu. Banyak tak kena kita ni. Bukan tak kena bab amal ni, tak kena bab ilmu. Bab ilmu tu tak betul dah. Macam mana kita nak jaga diri? Ada ilmu pun kadang-kadang tak beramal, tak jaga diri. Kalau ilmu pun dah kena, nak jaga diri macam mana? Pertama, mengumpat kata sebelah belakang, salah. Kita bukan mengumpat, kita kata benda sebenar. Benda sebenar tu mengumpat. Kita tak babik, kita dengar saja je. Gimana? Ni kita penuh hati, kita kecek je. Ajar comel lotek dah ke kitanya. Kita je dah heran ngaji. Akhirnya kita ni ilmu pun tak ada. Nak aman, nak jaga dirinya macam mana? Lebih faham boleh ni. Jadi bicara mengumpat dan kitab penuh hati 2 kali. Pusat 10 terdahulu, ni pusat 29 pula. Kemudian pembicaraan mengumpatnya agak panjang sikit tu, dia ada dalam 2 muka surat lagi ni. Termasuk pembicaraan berkaitan dengan
mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Habis. Sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya, atau pada akalnya, atau pada perbuatannya, atau pada perkataannya, atau pada kainnya, atau pada lainnya. Di banyak lagi lah. Bab mengumpat ni kita kata kepada keturunan dia ke, kepada amalan dia ke, banyak ni hak berkaitan dengan dipanggil termasuk dalam mengumpat. Mengumpat yang mana haram ijma' ulama, yang khilafnya dosa besar ataupun dosa kecil. Hak ijma' ulamanya adalah haram. Hak di surat 11 surat 10 dahulu, ya, maka iaitu mengumpat haram dengan ijma' ulama. Bahkan berkata kebanyakan ulama bahawa si mengumpat itu dosa besar. Tu hak khilaf dosa besar ke dosa kecil. Haram ijma' ulama sebab larangan Al-Quran dan juga larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.